Iaitu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit itu. Antaranya Nabi akhir sekali pergi sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang terakhir yang mampu dicapai oleh makhluk. Jadi secara gambaran kasarnya kita nampak Nabi ni naik ke atas lah, naik ke langit yang ketujuh. Kemudian bertemu dengan Allah. Maka gambaran ini mewahamkan kepada kita seolah-olahnya Tuhan itu berada di langit, sehingga Nabi kena naik ke sana untuk bertemu dengan Allah. Ini bukan pendirian, bukan faham, bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, langit itu adalah sebagai gambaran menyatakan kemuliaan dan ketinggian, bukan tempat, bukan tempat-tempat yang tinggi dan seumpamanya. Dia adalah menunjukkan kepada ketinggian, kemuliaan, ketinggian dan seumpamanya. Baik, macam mana kita boleh kata begitu? Golongan-golongan yang berkeyakinan atau berfahaman Tuhan itu ada di langit atau ada di arasy, ternyata bahawa banyak perkara yang keliru dan bercanggah dengan dalil-dalil yang lain. Baik, antaranya, kalau kita kata secara umum dulu, peristiwa Isra' Mi'raj ini dijadikan dalil oleh sesetengah golongan untuk mengukuhkan akidah sesetengah golongan itu bahawa Tuhan itu ada di langit atau di arasy. Jadi golongan yang berpegang dengan keyakinan ini menjadikan Isra' Mi'raj sebagai dalil lah. Sebagai dalil. Baik, kita perhatikan sikit tentang perkara ini. Pertama sekali, kalau kita nak katakan bahawa Nabi Muhammad itu terpaksa naik ke langit untuk bertemu dengan Tuhan yang mewahamkan seolahnya Tuhan duduk di situ, maka bagaimana dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim juga pergi menemui Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku ni nak pergi kepada Tuhanku, nanti dia akan beri hidayah kepadaku. Baik, ke mana tempat tuju Nabi Allah Ibrahim? Ke Palestin. Kalau Nabi Muhammad ke Mi'raj, Nabi Ibrahim ke Palestin. Tapi yang nak dituju perkara yang sama. Kalau Nabi Muhammad itu nak menghadap Allah di Mi'rajnya, Nabi Ibrahim pun pergi ke Palestin untuk bertemu dengan Allah. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kepada Tuhanku. Aku nak pergi ke Tuhanku, nak jumpa dengan Tuhanku. Dia akan beri hidayah ke aku. Tapi kenyataannya, ke mana tempat Nabi Allah Ibrahim pergi? Sesuai dengan ayat ni, ke Palestin. Jadi kalau kita adu dua perkara ni, Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan Allah, Nabi Ibrahim ke Palestin bertemu dengan Allah, hak mana satu kita nak pakai? Yang di Palestin ke atau yang di atas itu? Jadi ternyata bahawa ayat-ayat ini tidaklah menunjukkan tempat bagi Allah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa peristiwa itu menunjukkan ketinggian maqam, menunjukkan kepada kemuliaan, ketinggian maqam, bukan tempat tertentu. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya nak menyatakan bahawa golongan-golongan yang berkeyakinan Tuhan itu ada di arasy, ada di langit, inilah juga dalil yang mereka pakai. Nabi Mi'raj itu ke atas tu nak memang bertemu Tuhan. Sebab apa? Mi'raj tu sebab Tuhan duduk situ, dia kata. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang nak faham macam tu, nak berpegang macam tu, nak beriktikad macam tu, Allah lah. Kau pandailah.
Tapi saya nak beritahu bahawa itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan. Kalau ada nak pegang gitu, nak faham macam tu, nak pegang, lah. Cuma saya nak khabar, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahaman itu fahaman yang menyimpang. Menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau siapa yang nak pegang pendapat itu peganglah, tapi jangan select kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Letaklah nama apa lain, nama lain lah. Ahli sengih ke, kewandalah apa-apa. Tapi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya kata ni kerana ada rujukan lah. Nak tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni bukan mazhab baru. Dia ada ulama dia, dia ada sejarah dia, dia ada kitab-kitab dia. Kita boleh tengok. Pegangan Ahlus Sunnah ada tak di antara mereka tu hak kata Tuhan tu atas langit? Ada tak? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada ni hak kedian-kedian ni. Bermula zaman Syekh Ibn Taymiyah. Lepas tu dia bawa oleh kelompok-kelompok Wahabiyah. Dan sebelum itu ada kelompok-kelompok Hanabilah Mujassimah. Sebelum tu lagi. Tapi suhu pada zaman dikaitkan dengan Syekh Ibn Taymiyah lah. Wallahu a'lam. Tapi nak kabarnya, pegangan itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut Ahlus Sunnah, pegangan itu rosak. Merosakkan i'tikad. Merosakkan i'tikad dan pegangan. Jadi kita tak nak panjangkan dari segi pendalilan banyak, sebab orang ramai ni kadang-kadang tak tahu pun dalil, tak faham, tapi terkabah mana-mana mudah-mudah ialah. Kalau kita nak faham, kalau kita nak berpegang kepada faham Tuhan itu ada di langit, ada di arasy, semata-mata berpegang kepada firman Allah, summastawa 'alal 'arsy, kemudian Tuhan itu beristiwa, yakni duduk bersemayam di arasy, semata-mata nak pegang makna zahir itu, lalu nak meyakini Tuhan itu ada di arasy atau dia ada di atas langit itu, maka dia akan bertemu dengan ayat lain. Ayat lain Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, yakni Allah Ta'ala tu bersama dengan kamu, ada bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Dan bertentang juga dengan ayat Al-Quran yang menyebut tidak ada 3 orang yang sedang berbisik-bisik kecuali Allah itulah rabi'uhum. 3 orang yang dengar bisik-bisik ni, tidak ada 3 orang bisik ni kecuali ada yang keempat. Siapa yang keempat tu? Allah. Wa huwa rabi'uhum. Dan tidak ada 4 orang yang sedang duduk bisik cakap senyap ni. Bisik tu 4 orang ni, tidak ada 4 orang yang berbisik kecuali ada yang kelima. Siapa yang kelima itu? Allah. Jadi kalau kita nak faham ayat dengan makna-makna zahir seperti ini, bagaimana dengan ayat-ayat ini? Maka sebab itu ini bukan cara faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah. Itu dasar muhkamah. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Demikian juga firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Itu menjadi pegangan Ahlus Sunnah bahawa Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluk dari pelbagai sudut, antaranya melibatkan tempat. Kerana makhluk ini tidak ada satu makhluk kecuali dia memerlukan ruang. Dia ada tempat, dia ada ruang dia. Dan Allah Ta'ala tidak seperti itu. Iaitu tahqiq dalam kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah Ta'ala menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dia ada tetapi tidak bertempat, tidak segala-galanya, tidak dapat difahami hakikat sebenarnya ini. Satu rahsia yang sangat rahsia, sirrul asrar menurut ahli tasawuf. Menurut ulama usuluddin, kalimat yang dipakai oleh ulama usuluddin, al-ajzu anil idrak. Tak mampu kita nak mencapai hakikat Allah Ta'ala tu, boleh tapal dah tu. Dengan hati kita rasa hakikat Allah Ta'ala ni tak mampu dah kita capai. Sangat rahsia. Segala rahsia segala tak mampu kita capai dia. Boleh lah tu. Fahamlah tu. Sapalah tu. Itu bahasa Usuluddin. Kalau hadis Nabi bahasanya, bahasa hadis Nabi pula, subhanaka la uhsi sana'an alaika. Maha suci engkau ya Allah, aku tak dapat menyanjungmu ya Allah dengan sebenar-benar sanjungan.
Hakikat sebenar ni aku tak mampu dicapai. Sirrul asrar, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Rahsia segala rahsia tak mampu dicapai. Tapi rahsia ini akan dibuka kepada orang mukmin di akhirat. Rahsia ni akan dibuka kepada orang yang beriman di akhirat, yang merupakan nikmat yang paling besar sekali, yang tidak ada nikmat yang melebihi daripada nikmat ini. Dapat melihat kepada rahsia zat Allah yang dinamakan ru'yatullah, iaitu apa yang difirmankan oleh Allah, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Muka-muka pada waktu itu berseri-seri melihat kepada Tuhan mereka itu. Dan dalam hadis Nabi, hadis yang mutawatir tarafnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata hadha. Kamu akan melihat Tuhan kamu dalam keadaan nyata, terang dan jelas, sebagaimana tamsilan, sebagaimana kamu melihat dengan jelas dan terangnya bulan purnama itu. Bukan berarti tamsilang Tuhan tu berupa seperti berupanya bulan, tidak. Dari segi jelas, yakin dan terang dan nyata, tak keliru sikit pun. Maka demikianlah Allah Ta'ala akan buka hijab kepada orang mukmin di akhirat, dapat mengenali zatnya yang maha suci, yang merupakan nikmat yang paling besar, yang tidak ada nikmat melebihi nikmat itu. Inilah yang diinginkan oleh ulama-ulama ahli tasawuf, sehingga mereka itu mengungkapkan bahasa-bahasa yang ditafsir secara salah oleh orang yang tidak faham maksud mereka itu. Rabi'ah Al-Adawiyah mengungkapkan lebih kurang kata-kata dia kata, kalau aku menyembahmu kerana takutkan neraka, humbangkanlah aku dalam neraka. Kalau aku menyembahmu kerana mengharapkan syurga, jangan kau beri. Tapi janganlah halang aku daripada melihat kepada dirimu ya Allah di akhirat nanti. Kata-kata Rabi'ah Al-Adawiyah ini bukan bermaksud dia suruh campurkan dia dalam neraka. Bukan bermaksud dia suruh jangan beri syurga ke dia. Tapi nak kabarnya hak ni bukan tupuan aku. Hak tupuan aku ni supaya aku dapat melihat, mengenal hakikat dirimu ya Allah di akhirat, yang mencapai ru'yatullah. Tapi kalam Rabi'ah Adawiyah dan kalam-kalam yang serupa seperti ini telah ditafsir secara sonsang dan salah oleh orang yang tak suka dengan ilmu tasawuf, sehingga dia kata ajaran tasawuf ni sesat. Antaranya, tengok dia kata tasawuf ni tak ambuh syurga, nak masuk neraka pula dah. Begitu pula dah. Macam-macam bising hari ini. Ini kekeliruan-kekeliruan yang muncul berkait dengan perkara-perkara seperti ini. Baik, itu masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah dengan maksud seperti itu. Tidaklah bermaksud bahawa Nabi Mi'raj itu menunjukkan kepada adanya tempat bagi Allah, tapi tidak, menurut faham Ahlussunnah itu adalah merupakan kedudukan. Ada setengah orang di antara mereka itu, kalau tak silap saya takut saya tersilap sebut. Kalau tak silap saya pernah baca rujukan ni dulu. Ada di antara mereka itu, kalau tak silap saya, termasuklah ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Dia kata, kenapa kita berdoa, kita angkat tangan gini. Jadi, kedudukan kita berdoa ni, angkat tangan gini ni, dia kata itulah semacam dalil. Jadikan dalil bahawa Tuhan tu duduk di atas. Cuma saya tak berapa ingat rujukan mana dalam karya itu. Tak apalah, saya umum sajalah. Bahawa di antara mereka yang berkeyakinan Tuhan tu ada di atas, di langit atau di aras, antara hujah yang mereka pakai, hujah berdoa ni. Orang berdoa kat tangan gini. Memang sunat kat doa gini. Nabi bila berdoa dengan penuh keinginan, kadang Nabi akak tinggi sampai nampak ni. Bawah ketiak Nabi ni. Nabi akak tangan. Cuma cara berhujah tu nak jadikan cara berdoa seperti itu, nak gambarkan bahawa Tuhan tu duduk atas ni, sebab mitak tu arah atas. Gitu. Cara berhujah tu sangat rapuh lah. Bahasa nak kata sangat rapuh. Jadi nak kata bahawa Tuhan, nak sabitkan Tuhan di atas langit tu, maka kita dah gini. Itu pengujahan yang sangat sakit lah. Tak berapa sihat. Sebab apa saya kata gitu? Kalau kita baca hadis Nabi, Nabi ada menyebut kedudukan yang paling dekat antara manusia dengan Allah ni, itu berlaku pada masa orang tu sedang sujud.
aqrabu ma yakunul abdu minallah wa huwa sajid. Kedudukan yang paling hampir, yang paling dekat antara manusia dengan Allah Ta'ala ni pada waktu dia sedang sujud. Ke mana tempat kita sujud? Sudah tentu di tempat yang sama arah dengan kaki kita. Kalau kita tengok latar lah, tempat kita sujud tu latar. Hadis beritahu itulah kedudukan yang paling dekat antara manusia dengan Allah. Jadi kalau kita nak buat bandingan secara logik akal lah, kalaulah Tuhan tu duduk alik atas langit, atas arah, alik atas lah, maka macam mana sujud tu paling dekat? Sudah tentu sepatutnya dahi kita ni lenggok ke atas lah. Waktu dekat lagi. Kalau nak pakai buah kalang tu, dekat sekali, dahi kita ni lenggokkan ni. Dekat lagi dengan atas lah. Tapi sujud tak macam tu. Sunnah mengajarkan kita, sujud kita tu sama arah dengan kaki kita. Atas latar. Tapi Nabi beritahu, itulah kedudukan yang paling dekat sekali antara manusia dengan Allah. Berarti bahawa kedudukan dekat dan dekat ni bukan atas fenomena zahir tu, tapi atas kelakuan ehwal tu. Pada waktu sujudlah manusia akan menyedari hakikat diri dia sebenarnya, bahawa dia ni sangat kerdil, sangat hina, tak ada apa-apa, sama tarah dengan tanah aja. Jadi kedekatan itu bukan dekat tempat, tapi dekat dari segi kedudukan. Jadi kalau kita nak faham secara logik akal, nak membuktikan Tuhan atas langit semata-mata kerana orang berdoa angkat tangan gitu, itu canggung lah, canggung. Canggung. Jadi kita banding dengan hadis tadi tu agak canggung sikit.